Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So kita akan membincangkan kertas soalan chemistry, kimia. Okey, so ada kertas bagi yang siapa tak tahu, kimia ada kertas 1, kertas 2 dengan kertas 3. Kertas 1 soalan objektif ada 50 markah, kertas 2 soalan subjektif ada 100 markah. Kertas 2 terbahagi kepada 3 bahagian, bahagian A, B dengan C, 60 markah, 20 markah, 20 markah, total 100. Dan kertas 3 eksperimen ada 50 markah. So total ada banyak untuk subjek kimia ni. Total ada 200 markah. Kalau nak dapat A, paling kurang kena dapat 160 per 200. Boleh salah 40 je. Jom kita bincangkan kertas satu dulu. Baru kita pergi kertas-kertas yang lain. Okey, jom kita start. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama antara berikut yang manakah elektrolit. Jadi yang dinamakan elektrolit ini ialah larutan yang mengandungi elektron yang boleh bergerak. So, asid nitrit. Apa-apa asid, dia mengandungi elektron yang boleh bergerak. Dia adalah elektrolit. Okay, simple je. Kalau asid etanoik glacial, maksud dia tak ada air. Dia kering. So, elektron tidak dapat bergerak bebas. Jadi, tidak boleh mengalirkan elektrik. So, dia bukanlah elektrolit. Maksud elektrolit, dia mempunyai elektron yang boleh bergerak bebas. Okey, yang kedua, nombor proton bagi atom W ialah 8 dan jisim atom relatifnya 16. So, yang manakah betul? Yang betul ialah 16 gram W mengandungi 6.02 darab 10 kuasa 23 atom. Itu ialah Avogadro number. Itu yang paling betul. Kalau A salah, jisim bagi satu atom W ialah 16 gram. Bukan. Dia tak bagi tahu pun berat dia berapa, jisim dia berapa. Yang paling betul ialah C. Okey, kita pergi kepada soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga, ciri manakah yang sama bagi semua unsur dalam kumpulan 18 jadual berkala? Bila kita bercakap tentang kumpulan 18 ini, dia terdiri daripada gas adi. Dia tidak bergabung dengan unsur lain. Jadi atomnya tidak akan menderma, tidak akan menerima atau berkongsi elektron. Jadi sebenarnya gas kumpulan 18 ni wujud sebagai gas monoatom. Dia adalah tak reaktif. Kita panggil dia gas adi. Kalau gas dua atom ni kumpulan 17. Contohnya klorin, contohnya bromin, iodin. Membentuk ion-ion berwarna ini adalah transition metal. Takat lebur dan takat didih yang tinggi ni untuk metal selalu. Untuk takat lebur dengan takat didih yang tinggi. Okay, yang keempat, atom manakah berbentuk cation? Kena tahulah istilah cation. Yang dikatakan cation ini adalah charge dia positif. Okey, charge dia ialah positif. So, hydrogen. Bila elektron keluar, dia akan jadi H+. Okay, so hydrogen. Kalau bromin, Br-. Oxygen, O2-. Nitrogen pun N-. N- or N2-. So, tengok. Nitrogen pun dia akan jadi negatif juga. Semua hidrogen sahaja yang jadi positif. Sebab apa? Sebab korang kena tengok lah dia kumpulan berapa. Macam bromin ni sebab valence elektron dia 7. Dia hanya perlukan satu elektron, sebab tu dia jadi negatif. Sama juga dengan oksigen. Oksigen ni dia bukan grup 17, dia grup 16. Dia menerima 2 elektron, sebab tu jadi O2-. Hydrogen, satu elektron akan keluar jadi H+. Nitrogen grup berapa? 16 ke 14? Kita check kejap. So, nitrogen dia grup 15. Jadi, dia akan terima 3 elektron. So, dia akan jadi N3-. So, yang terima elektron akan jadi negatif. Yang derma elektron akan jadi positif. Okay, yang kelima. Ion manakah yang terdapat dalam larutan aqueous natrium chlorida? So, dalam tu ada NaCl, Na+, Cl-. Bila kita kata aqueous, ada juga air, ada H+ dengan OH-. So, kena ingat, selalu pelajar tertinggal H+ dengan OH-. Ramai yang careless jawab A. Sebenarnya A ni salah. Sebab dalam larutan aqueous, air tu wujud. Jadi, air tu dia akan diionize. Dia akan jadi H+ dengan OH-. Okey, soalan nombor 6. Penyataan manakah menerangkan mengapakah air diperlukan untuk menunjukkan sifat keazidan bagi suatu asid? Sebab apa? Kalau kita ada asid, contoh dalam soalan yang pertama tadi, ada satu dalam keadaan glacial, satu dalam keadaan
aqueous, cair. Jadi dalam keadaan aqueous tu dia akan tunjuk sifat keasidan je. Sebab apa? Sebab asid tu terion. Jadi air tu penting untuk pengionan asid berlaku. Tanpa air, asid tu takkan berion. Jadi sifat asid tu tak ada. Okay, so kita cakap pasal pengionan. Sebab tu ada asid kuat dengan asid lemah. Bila asid kuat, mengion dengan sempurna di dalam air. Kalau asid lemah, mengion separa di dalam air. Simple. Okey, soalan nombor 7. Garam apakah yang biasa dikaitkan sebagai punca tekanan darah tinggi? Okey, doktor kata sebab kita garam dalam masakan ini yang paling selalu dikaitkan dengan darah tinggi ialah natrium klorida, NaCl. So kalau korang pergi dapur yang mak korang kena tu ialah natrium klorida. Kalau natrium benzoat, natrium hidrogen karbonat dengan MSG tu bukan. Dia tidak dikaitkan dengan tekanan darah tinggi. Soalan nombor 7 ni kemahiran berfikir sikit. Okay, kita pergi nombor 8. Apakah ion-ion yang terdapat di dalam air laut yang menyebabkan kekat? Kekat ni bila dalam bab sabun. Okay, sabun ni, dia kalau dalam air, kita panggil air yang mempunyai ion magnesium, ion kalsium, dia akan membentuk kekat. So, terbentuk apabila pakaian direndam di dalam air laut dicuci dengan sabun. Dia tidak tercuci dengan baik lah sebab dia membentuk kekat, membentuk kita panggil dirt lah, membentuk kotoran. So, sebenarnya apa yang ada dalam air laut tu, air kuat tu? So, dia kata ion apa yang ada? Ion yang ada ialah kalsium dengan magnesium. Kena ingat, dalam air laut ada kalsium dengan magnesium. Solution dia, kita nak basuh baju bagi kering, gunalah deterjen. Jangan guna sabun. Kalau guna deterjen ni dapat membersihkan kita punya kotoran dalam air laut. Okey. Sebab dia tak ada tindak balas dengan kalsium dengan magnesium, maka kekat pun tak terbentuk. Okey, nombor 9. Antara bahan-bahan berikut yang manakah merupakan asid diprotik? Bila dia cakap pasal diprotik ini ialah mempunyai 2 hidrogen. Monoprotik 1 hidrogen. Contohnya hydrochloric acid itu monoprotik. Untuk diprotik mempunyai 2 hidrogen. Okay, kita tengok contoh yang pertama. Hydrochloric acid HCl. Hanya 1 je hidrogen. So dia monoprotik. Sulfuric acid H2SO4. So dia ada 2 hidrogen, betul. Carbonic acid CO2-3 H2CO3. So betul, carbonic acid pun diprotik. Cara nak tahu dia kena buatlah anion dia apa, lepas tu gabungkan dengan H+. Nitric acid HNO3. So dia adalah monoprotik. So jawapannya 2 dengan 3. So cikgu buat sekejap, korang tengok Okey, tengok apa yang cikgu dah buat tu. Okey, sekarang hydrochloric acid. Dia ada H+ dengan Cl-. Bila kita cross dia, silang-silang jadi HCl. Sulfuric acid, 2 ni akan turun bawah sebab tu jadi H2SO4. Carbonic acid pun sama, dia daripada ion karbonat gabung dengan hidrogen. 2 ni akan turun bawah jadi H2CO3. Nitric acid NO-3, dia akan cross, dia akan jadi nitric acid HNO3. Jadi yang diprotik mempunyai 2 hidrogen ialah sulfuric dengan carbonic acid. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 10. Apakah hasil yang terbentuk apabila heksana dibakar dalam oksigen berlebihan? Okey, heksana. Heksana ini ialah hidrokarbon. Dalam kumpulan apa? Okey, cuba teka kumpulan apa? Heksana. Dia adalah kumpulan alkana. Ikatan karbon ganda 1. Dia tak ada ganda. Kalau heksina, ikatan karbon ganda 2. Tengok dekat sini, heksana. Kalau belakang dia A and A, dia adalah C single bond C. Kalau S, E and E, dia adalah C double bond C, ikatan ganda 2. Ni ikatan ganda 1 alkana. Jadi alkana ke, bila dia terbakar dalam oksigen, dia akan bentuk karbon dioksida dengan air. Ni kena tahulah dia punya produk dia apa. Cuba try buat. Kalau soalan tanya, tuliskan persamaan daripada tindak balas tu macam mana nak buat. Sini cikgu tunjukkan macam mana. Okey. Yang atas ni adalah tindak balas bila dia tanya persamaan kimia. So, heksana adalah C6H14 sebab formula dia CnH2n tambah 2. Bila bertindak balas dengan oksigen dapat karbon dioksida dan air. Kalau awak tak tahu macam mana depan ni, buat senang. Okey, mula-mula kita tahu C6H14 tambah oksigen dapat karbon dioksida dengan air. Kita tak tahu depan ni berapa. Kita tengok sebelah kanan dulu. Okey, sebelah kanan dengan sebelah kiri. Dia kena tally.
Okey, kalau tengok sebelah kiri, hidrogen ada 14. Sebelah kanan ada 2 je, H2O. So, nak jadi 14, 7 kena darab dengan 2, 14. Okey. Sekarang oksigen ni abaikan 7 dulu, biarkan dulu. Tengok sebelah sini, karbon ada 6. Kat sini baru ada 1. So, kena taruh 6 kat depan. So, kita ada 6 karbon, 6 darab 2 ada 12 oksigen. So, 12 oksigen tambah 7 oksigen dapat 19. Kat sini ada O2. So, jadi nak dapatkan 19 dekat sebelah sini, nak buat macam mana? So, tulis 19 per 2. Itu cara paling mudah. Sebab 2 ni akan cancel, jadi dia akan 19, 19. Okey, mudah kan? Okey, soalan nombor 11. Antara persamaan berikut yang manakah mewakili tindak balas asid sulfurik yang menggunakan mangkin? So, bila kita cakap tentang menggunakan mangkin, yang manakah paling betul? Okey, tengok. Ini adalah pembuatan asid sulfurik. Siapa ingat lagi? Dia tentang bab mana? Asid sulfurik ni menggunakan proses apa? Proses sentuh. So, dia menggunakan proses sentuh. Dia punya mangkin yang digunakan ialah vanadium 5 oksida. So, dalam proses yang mana adakah paling betul? Cuba tengok. Tengok betul-betul. Yang mana? Jawapannya yang B. Di mana sulfur dioksida tambahkan dengan oksigen menjadi sulfur trioksida. Dalam proses ni lah dia menggunakan mangkin. Okey. Kalau C ni adalah proses untuk menghasilkan oleum. Okey, yang D ni di mana oleum tu dicairkan menjadi asid sulfurik. Okey, simple je. So, kena ingatlah tentang proses sentuh. Dia punya mangkin apa? Mangkin dia vanadium 5 oksida. Okey, kena ingat dia punya mekanisme dia. Okey, soalan nombor 12. Antara yang berikut yang manakah tidak menunjukkan tindak balas pengoksidaan? Okey, maksud pengoksidaan ni boleh banyak. Yang pertama sekali tentang pengoksidaan ni, pertambahan nombor pengoksidaan. Betul. Contohnya, kita ada iron, ferrum, Fe2+, jadi Fe3+. Itu adalah contoh pengoksidaan. Contoh yang lain, pertambahan nombor pengoksidaan dia. Contoh yang lain apa? Contoh kita ada zinc, zinc oxide, ZN, jadi ZN2+. Daripada kosong jadi 2+. So, dia adalah pertambahan nombor pengoksidaan. Okay, B, penerimaan oksigen. Betul juga, penerimaan oksigen juga satu tindak balas pengoksidaan sebab oksigen masuk dalam elemen atom tersebut. C, penerimaan elektron salah. Bila pengoksidaan ni elektron keluar. Pengoksidaan dia tak suka elektron. So, elektron keluar. Kalau penurunan, dia terima elektron. So, C ni menerangkan tentang ciri-ciri penurunan, bukan pengoksidaan. D, kehilangan atom hidrogen. Betul. Sebab hidrogen dengan oksigen ni terbalik. Untuk aktiviti pengoksidaan, hidrogen berkurang. Untuk penurunan, hidrogen bertambah. Okey, dia macam itu. Okey, soalan nombor 13. Dia tunjukkan persamaan setengah bagi satu tindak balas Ca2+ tambah 2 elektron. So, cikgu nak tanya, ini pengoksidaan ke penurunan? Tengok, nombor pengoksidaan dia bertambah, elektron dibuang. Dia tak suka elektron. Jadi, ini adalah contoh pengoksidaan. Jadi, apakah maksud tindak balas pengoksidaan berdasarkan persamaan? Berdasarkan persamaan, atom kalsium menderma elektron. Nampak? Elektron pergi sebelah kanan. Maksudnya, dia menderma. Dia bukan menerima, dia menderma. Okay, kita pergi kepada soalan nombor 14. Soalan yang paling basic. Antara yang berikut, unit manakah yang betul untuk kepekatan larutan? Unit yang betul ialah mol per dm padu. Okay, so D jawapannya. Untuk soalan 15, apakah nombor pengoksidaan vanadium dalam NH4 VO3? Cara nak kira dia simple je sebab kita tahu nitrogen kumpulan 15. So, dia ada 3, dia punya elektron. Tambah hidrogen 4 sebab 1 darab 4. Vanadium kita tak tahu. Oksigen dia punya nombor pengoksidaan dia negatif 2 darab 3, 6. So, cikgu buat. So, jawapannya 5. So, kita buat kejap ya. Okay, untuk soalan nombor 15. Nitrogen grup 15. So, dia akan terima 3 elektron. So, negatif 3. Hidrogen kita tahu positif 1 darab 4. Vanadium kita tak tahu sebab dia adalah transition metal. Oksigen kita tahu negatif 2 darab 3. So, sama dengan kosong. Sebab apa? Sebab satu compound tu, dia tak ada charge. Sama dengan kosong.
So, bila kita kira semua vanadium, dia punya charge ialah positif 5. Okey, soalan nombor 16. Antara yang berikut, penyataan manakah menjelaskan bagaimana siri elektrokimia dibina? So, siri elektrokimia ni siapa yang tahu? Dia yang kalau nak cantik mesti ada zat besi supaya perkahwinan cukup agama tu. Ataupun kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan cukup agama tu. Siapa yang hafal tu bagus. Sebab siri elektrokimia tu dibina berdasarkan kecenderungan atom logam untuk membentuk ion positif. Dia semakin ke atas semakin react. Semakin ke atas semakin elektropositif, kat bawah semakin elektronegatif. So, yang lebih reaktif kat bawah lah. Contohnya paling bawah sekali cuprum, argentum kat bawah tu dia lagi senang lah nak bertindak balas. So, siapa yang tak hafal nanti cikgu tulis. Okay, kalau tengok ini adalah siri elektrokimia. Kalau cara nak hafal dia, K. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan H. Tak kisahlah siapa nak ambil nama Haikal, cukup agama. Ataupun kalau nak cantik, mesti ada zat besi sebab ferrum ni besi supaya paras Haikal cukup anggun. Macam itu cara hafal dia. So, ke atas ni dia lebih reaktif, kat bawah ni kurang reaktif. So, kalau kita tengok ada juga tentang pairing dalam siri dalam sel. Contoh kalsium, kalau pairing dengan cuprum, semakin jauh jarak dia, semakin tinggi voltan yang terhasil. Ibaratnya kalau kalsium pairing dengan cuprum berbanding zinc pairing dengan cuprum, mana lagi tinggi voltanya? Kalsium dengan cuprum. Tu. Ada juga soalan tentang tu. Okay, soalan nombor 18. Antara pernyataan berikut yang manakah benar bagi 1 mol? 1 mol air mengandungi 6.02 times 10 kuasa 23 molekul. Ini dalam Avogadro number lah. Dalam 1 mol air. So, ni simple je. Semua orang dah hafal lah ni. Okay, soalan 19. Rajah 1 menunjukkan formula bagi garam sulfat dan garam nitrat. So, apakah formula bagi garam M nitrat? So, dia nak tahu garam M nitrat. M nitrat. So, kena tahu dululah M ni apa. So, cara dia simple je. Korang kena crosskan dia. So, kita kena tahu dulu charge M ni berapa. Dan nitrat tu charge dia macam mana. Okay, kejap kita buat. So, jawapan dia ialah C. Sebab apa? Sebab daripada garam sulfat ni MSO4. Kita tahu charge anion dia SO2-4. Kat atas saya ada 2. So, nak balancekan dia, nak jadi MSO4, M ni mestilah 2+. Sebab 2+ dengan 2- dekat oksigen tu dia akan cancel each other. Sebab tu dia jadi MSO4. Okay, bila kawan nak gabung dengan nitrat, nak kahwin dengan nitrat, nitrat ion dia NO-3. Okay, kat sini, negatif 1 kalau turun bawah, M dia tak ada apa-apa. Tapi dia ada 2. 2 ni kena turun bawah. Tapi dia kena turun untuk semua orang. Tak boleh untuk N saja, tak boleh untuk O saja. Sebab itulah kita buat kurungan macam ini. MNO3 ada 2. 2 ni datang daripada mana? Datang daripada 2+ ni. Macam itu cara dia punya cross, cara silang dia. Okay, harap faham lah. Kalau tak faham boleh tulis komen lah. Nanti kita buat lagi detail lah macam mana dia boleh cross tu. Okay, untuk soalan nombor 20. Idham mengalami sakit perut selepas berjumpa doktor. Beliau telah diberi sejenis ubat yang tertulis barium meal, iaitu sejenis garam barium sulfat. Bahan manakah yang tidak boleh digunakan untuk menghasilkan garam barium sulfat ini? Okay, kita kena, dalam kes ni, dia tanya bahan manakah yang tidak boleh digunakan untuk menghasilkan garam barium sulfat. So, kita kena tengok betul-betul macam mana antara pairing dengan pairing. Okey, untuk soalan 20, barium nitrat kalau gabung dengan kalium sulfat, dia akan jadi barium sulfat tambah kalium nitrat. Jadi, dia tidak boleh digunakan. Untuk soalan 21, antara sebatian berikut yang manakah merupakan garam tak terlarutkan? Tadi jawapan tadi tu tak boleh tahu sebab apa. Kalium nitrat tu larut. Jadi, so nanti dia akan ganggulah garam yang terbentuk tadi, barium meal tu. Sebab dia nak hasilkan barium meal. Tapi kalau terhasilnya benda yang larut, nanti garam barium tu akan susah nak simpan lah.
So, untuk soalan 21, antara sebatian berikut yang manakah merupakan garam tak terlarutkan? Okey, ni kena hafal sikit. Untuk sulfat, ni ada kalau korang Google dia tulis pasir putih akan banjir hari Khamis. Untuk semua garam nitrat dia larut. So, untuk garam klorida dengan sulfat tu korang kena hafal. Pasir putih akan banjir hari Khamis. So, kat situ dia akan terangkan yang mana larut dengan tak larut. So, cikgu ulang. Untuk garam nitrat, semua larut. Untuk garam klorida, plumbum klorida tidak larut. Pasir putih. Argentum klorida tidak larut. Akan banjir hari Khamis. Merkuri klorida pun tak larut. Untuk garam sulfat, semua larut. Kecuali plumbum sulfat. Kecuali barium sulfat. Kecuali kalsium sulfat. So, korang kena hafal lah. Kalau korang Google akan ada formula yang ditulis pasir putih akan banjir hari Khamis tu. Untuk garam karbonat, garam karbonat ni dia cara nak hafal dia simple je. Untuk garam karbonat, semua garam karbonat tidak larut kecuali neolofa nak kahwin. Kecuali amonium karbonat, natrium karbonat dan juga kalium karbonat. Kenapa neolofa nak kahwin? Sebab amonium kan NH4. Lepas tu nak Na, natrium, kahwin K, kalium. So kena ingat. Untuk garam karbonat, semua tidak larut kecuali neolofa nak kahwin. Kecuali amonium karbonat, natrium karbonat dengan kalium karbonat. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 22. So, nombor 22. Apakah nisbah isi padu hasil tindak balas kepada isi padu bahan tindak balas pada suhu dan tekanan yang sama? Okey, kita tengok hasil dengan isi padu hasil tindak balas kepada isi padu bahan tindak balas. Ratio dia macam mana? So, okey, kalau kita tengok, simple je ni. 1 mol J2 bertindak balas dengan 1 mol L2 menghasilkan 2 mol JL. So, maksudnya kat sini, bahan tindak balas 1 mol tambah 1 mol sama dengan 2 mol. Hasil tindak balas 2 mol. 2 mol, 2 mol, ratio dia adalah 1:1. Jawapannya B. Okey, soalan nombor 23. Jadual 2 menunjukkan keputusan apabila 3 oksida bagi unsur-unsur dalam kala 3 ditambahkan dengan larutan natrium hidroksida dan asid hidroklorik HCl. Susun unsur PQR dalam tertib menaik ke elektronegatifan. Macam mana kita nak tahu soalan 23 ni? Okey, pertama sekali kita kena tahu ke elektronegatifan ni apa. Ini adalah keupayaan untuk menerima elektron. So, kalau kita tengok dalam jadual berkala, daripada kumpulan 1 sampai 18, kumpulan 17 tu paling tinggi ke elektronegatifan dia. Yang paling tinggi, paling atas sekali F, iaitu fluorine. Ke elektronegatifan dia paling tinggi. So, dia paling senang untuk terima elektron. So, kalau kita tengok daripada atas ni, oksida P ditambahkan dengan NaOH, tiada tindak balas berlaku. Tambah HCl, tiada tindak balas berlaku. So, bila tak ada tindak balas, siapakah dia? Korang tahu tak siapakah dia? Kalau tak tahu, tengok yang Q pula. Oksida Q tambah sodium hidroksida tiada tindak balas. Tambah HCl, tiada tindak balas juga. Oksida R tambah sodium hidroksida, tindak balas berlaku. Tambah HCl, tiada tindak balas. So, PQR ni yang mana satu? Siapa alkali, siapa amphoteric, siapa acidic, kita kena tahu. So, kat sini yang paling asid siapa agak-agak? Yang paling acidic. Yang paling acidic mestilah bila bertindak balas dengan base, dengan alkali, akan berlakunya tindak balas. Betul tak? Sebab daripada grup 1 sampai grup 17, dia akan bertukar dia punya ciri-ciri pH dia. Grup 1, 2 tu ciri-ciri dia adalah alkali. Grup tengah-tengah macam 13, 14 dia adalah amphoteric. Dia ada dua-dua sifat, ada alkali, ada base. So, grup 17, 16 tu dia adalah kumpulan yang berasid. Kumpulan 17 tu lah. So, jadi kat sini, bila asid tindak balas dengan NaOH, NaOH ialah alkali, maka dia membuktikan oksida R ini adalah berasid.
Jadi, dia paling senang untuk menerima elektron. So, dia kemungkinan grup 17. So, dia adalah bila nak susun tertib menaik, dia paling kita cakap dia adalah susunan unsur PQR dalam tertib menaik ke elektronegatifan. Okey, kita ulang balik untuk soalan 23. Okey. Dari segi amphoteric, acidic dengan basic ni, kalau tidak ada tindak balas bila oksida P itu ditambah dalam NaOH dengan HCl, maksud dia bersifat amphoteric. Kalau contoh oksida Q ni, dia ada tindak balas dalam kita panggil acid, dia menunjukkan sifat acid. Kalau oksida R ada tindak balas dalam NaOH, dia menunjukkan sifat alkali. So, bila kita susun dari segi keelektronegativity, sepatutnya kita kena susun alkali dulu, diakhiri oleh acid. Jadi yang bertindak balas dengan acid adalah Q, dia menunjukkan sifat acid, so keelektronegatifan dia bertambah. So kalau susunan menaik, RPQ. Untuk soalan 24, apabila suhu campuran bahan tindak balas meningkat, kadar tindak balas meningkat. So dia tanya kenapa benda ni berlaku. Ini dalam tingkatan 5 bab yang pertama. So bila kita tambah suhu, apa yang berlaku? Zarah-zarah bahan tindak balas berlanggar dengan lebih kerap, boleh mengatasi tenaga pengaktifan yang lebih rendah. Sebab apa dia berlanggar dengan kerap? Bila kita panaskan sesuatu zarah tu, dia akan bergerak dengan lebih laju. So bila bergerak dengan lebih laju, pelanggaran berkesan berlaku dengan lebih kerap. So dia boleh mengatasi tenaga pengaktifan yang lebih rendah. So bilangan pelanggaran berkesan meningkat, jumlah luas permukaan zarah-zarah tindak balas bertambah, jumlah bilangan zarah-zarah bahan tindak balas per unit isi padu bertambah. Semua itu betul, tapi kurang tepat. So yang paling tepat untuk soalan 24, semakin tinggi suhu, semakin tinggi tenaga kinetik zarah. Maksud dia bergerak lagi laju, so zarah-zarahnya dapat bertindak balas, maka zarah-zarah bertindak balas bergerak dengan lebih laju dan melanggar dengan lebih kerap. So bila terangkan tentang pelanggaran berkesan ni, dan sekali kena tambahlah frekuensi pelanggaran berkesan meningkat. So untuk soalan 24, jawapan paling tepat ialah D. Okey, soalan 25 tentang penyaduran. So sekarang dia nak sadur cincin menggunakan argentum. Okey. Sebenarnya setup ni salah sebenarnya. Siapa boleh perasan apa yang salah? Dia kata selepas 30 minit didapati tiada penyaduran. Apa yang perlu dilakukan? Okey, untuk soalan 25 ni, sekarang apa yang masalah dia ialah untuk menyadur sesuatu logam, objek yang hendak disadur mestilah dijadikan sebagai katot, bukannya anod. Okey, negatif ni daripada bateri ni, ini adalah anod. Positif ni katot. Jadi apa yang berlaku? Kita belajar pengoksidaan. Pengoksidaan berlaku dekat anod. Bila pengoksidaan, elektron keluar. Bila elektron keluar, sepatutnya elektron tu makin kurus. So kalau kat sini, cara betul dia sepatutnya rod argentum ni letak dekat sebelah sini. Sebelah sini, cincin ni letak kepada sebelah sini. Dia kena tukar terminal. Sebab apa? Sebab anod menjadikan rod argentum ni kurus. So dia akan terhakis. Dia akan termendap dekat mana? Ke cincin besi. Lepas tu cincin besi ni akan tersadur. Okey. Jadi saling tukar terminal. Bila tukar terminal, dia akan berlaku tindak balas. Kalau macam ni tak akan berlaku lah. So kena tukar terminal pada sel. Okey, soalan 26 menunjukkan formula struktur bagi deterjen. Dia lebih kurang sabun. Cuma kat sini dia punya key point dia S. Jumpa sulfur S ni, SOOO ni, ini adalah ciri-ciri deterjen. Okey. Kalau kat sini dia punya echo. Kalau dia tanya bahagian mana yang hidrofobik, hidrofilik, yang hidrofobik, fobia air yang panjang ni lah. Anti-carbon ni, hidrofilik yang depan ni. Kalau untuk sabun dia ada kepala dengan echo. Yang kepala tu dia hidrofilik. Yang echo tu hidrofobik, fobia air. So kena tengok kalau ada S tu, dia adalah untuk deterjen. Okey, 27. Belajar 3 menunjukkan satu susunan elektron bagi atom T dan U. Antara berikut yang manakah sama antara ion T dan ion U? Okey, kita tengok betul-betul yang manakah sama. Yang sama kat sini dia punya apa?
Cuba kira. Dia cakap kat sini antara berikut yang manakah sama antara ion T dan ion U. Gambar rajah dia tunjuk ni atom. Okey, sekarang dia tanya pasal ion. Bila atom, kalau T tengok 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 7 electron arrangement dia. Kalau U, 2, 8, 1. So nak jadi ion, dia 7, nak jadi octet, U kena derma 1 kat dia. So dia jadi 2, 8. Jadi T plus, T negatif, dia terima 1 elektron. U pula dia derma 1, dia jadi U plus. So elektron dia dah jadi 28, sebelah sini pun 28. So bilangan elektron yang sama sebenarnya. Jawapannya C. Okey, untuk soalan 28, rajah 4 menunjukkan susunan radas untuk kesan pengaratan ke atas logam. Kita ada kepingan besi, kepingan zinc dan larutan agar-agar. Antara pernyataan berikut yang manakah benar mengenai tindak balas. Jadi zinc membebaskan elektron. So jadi berlakunya pengoksidaan pada zinc. Kat sini korang kena tengok siri elektrokimia tu. Siri elektrokimia, siri kereaktifan logam. Kalau nak K, kena tengok siapa paling tinggi. Kalau nak cantik mesti ada zat besi, Zn baru besi, zinc dulu baru besi. So jadi kat sini zinc membebaskan elektron, akan berlakunya pengoksidaan pada zinc. Untuk soalan 28. Okey, untuk soalan 29, E1, E2 dan E3 masing-masing mewakili aras-aras tenaga yang berbeza jika mangkin digunakan dalam tindak balas ini. Kadar tindak balas akan bertambah kerana mangkin. Mangkin buat apa? Mangkin mengurangkan. Kita panggil mangkin mengurangkan. Ni, panggil apa? Activation energy. Tenaga pengaktifan. So, fungsi mangkin ni, dia buat apa dalam tindak balas kita ni? Dia akan mengurangkan tenaga pengaktifan. Bila tenaga pengaktifan tu lebih rendah, maka tindak balas yang terhasil tu boleh berlaku dengan lebih cepat. Itu fungsi mangkin. So mangkin ni antara ciri-cirinya, dia tidak berubah dia punya jisim. Dia hanya membantu je. Dia tak ada tindak balas dengan kita punya material, kita punya bahan-bahan. Dia tak ada tindak balas. Dan hanya jumlah yang sedikit mangkin diperlukan. Okey, untuk soalan 30, rajah 6 menunjukkan alat V yang diperbuat daripada keluli, tahan karat dan seramik. Apakah ciri-ciri penting bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan alat V? So, jadi apakah alat V itu? Bahan-bahan komposit adalah bahan yang diperbuat daripada gabungan dua atau lebih bahan. So, kita perlukan something called alloy. Ataupun kita perlukan seramik, kaca dan polimer. So, ciri-ciri yang paling penting ialah kuat dan keras. So, jawapannya adalah D. Soalan nombor 31. Jadual 3 menunjukkan susunan elektron atom P. So, tentang elektron arrangement. P ni kita tahu dia kumpulan 1 sebab valence elektron dia 1. Q 26 kumpulan 16. R 282 kumpulan 2. S kumpulan 17 kerana valence elektron dia 7. Formula dan jenis ikatan manakah yang betul jika dia bertindak balas? So, kita tengok satu-satu. P2Q. P2Q. Maksudnya P perlukan 2P untuk 1Q. Betul. Sebab apa? Dia 281. Bila ada 2, maka P yang pertama akan derma 1 kat Q. P yang 2 pun akan derma. Jadi dia perlukan 2P 1Q. Sebab Q hanya memerlukan 2 elektron. Dia perlukan 2 orang P untuk both mendapat susunan oktet yang stabil. So, ion yang terhasil, jenis ikatan yang terhasil ialah ikatan ionik, ikatan ion. Okey, B. PQ2 salah. Sebab apa? Kalau Q ada 2, Q dah lah 26. Dia perlukan 2 elektron untuk mencapai susunan oktet. Kalau dah Q ni ada 2, maksud dia lagi banyak lah dia perlukan. Dia perlukan 4 elektron. Tapi ada satu P saja. So, dia tak adil lah. Tak boleh nak valence kan. Dia bukan ikatan covalent. Okay. C. R2S. R2S. Tak boleh juga. Dia yang paling okey, yang boleh jadi ikatan sepatutnya P dengan S. P dengan S, dia akan jadi PS sahaja. Sebab satu elektron daripada P akan masuk dekat S. Dia akan jadi susunan oktet yang stabil. So, dia adalah ikatan ionik. Kalau Q dengan R pun boleh. So, 2 elektron akan masuk dekat Q. Dia adalah ikatan
ionik juga. Kalau ikatan kovalent ni, dia contohnya adalah karbon dioksida. Contoh yang lain, dia kat sini dia guna sharing kalau elektron kovalent. Dia bukan menderma, dia bukan menerima, dia share elektron. So dalam kes ni yang paling betul ialah A. Okey, soalan nombor 32. Darjah 7 menunjukkan susunan radas bagi titratan acid base. Berapakah kepekatan asid sulfurik yang digunakan? Okey, kat sini korang boleh guna formula. Formula yang digunakan ialah N sama dengan MV over 1000. So korang boleh gunakan kat sini N sama dengan MV over 1000. N korang dah tahu kat sini. So korang boleh gunakan formula tu. Okey, untuk soalan nombor 32 ni nampak macam senang. Tapi first kali, walaupun kita tahu asid sulfurik bertindak balas dengan natrium hidroksida, kita kena buat dulu persamaan dia dulu. Okey, NaOH, natrium hidroksida bertindak balas dengan asid sulfurik, akan dapat natrium sulfat dengan air. Jadi kat sini bila kita balancekan kiri dengan kanan, kita tahu natrium hidroksida ni depan dia 2. So maksudnya 2 mol NaOH akan dapat bertindak balas dengan 1 mol H2SO4. So bila kita kira, kalau nak tahu kepekatan asid sulfurik ni berapa, kita boleh bandingkan dia punya mol ataupun secara shortcut dia sebab dia soalan objektif, guna formula M1V1 sama dengan M2V2. Bila guna formula ni, apa yang kita buat ialah sebelah kiri ni kita pakai kita punya M1V1 ni, kepekatan untuk sodium hydroxide dengan isi padu dia. Sebelah kanan ni kepekatan asid sulfurik dengan isi padunya. So kita tak tahu kan untuk M2. Lepas tu M2 sama dengan 4 bahagi 25 sebab 0.2 darab 20 sama dengan 4. 25 bawa pergi sini bahagi dengan 25 sama dengan M2. Dapatlah M2 sama dengan 4 bahagi 25 sama dengan 0.16. 0.16. Kita panggil molar ataupun mol per dm padu. Tapi jawapannya 0.08. Sebab apa? Sebab kat sini yang kita cari ni, kita tak tengok dia punya ratio. Dia boleh jadi 0.16 kalau ratio dia 1:1. Tapi dalam kes ni 0.16 ni bila kita bandingkan, untuk naoh ni 2. Bila dia 2, awak kena bahagikan dengan 2. So 0.16 ni bahagikan dengan 2, dapatlah 0.08. Nak bahagi awal-awal pun boleh sebab kita tahu. Kalau nak buat macam ni bahagi pun boleh. So kena ingat. So bila objektif, shortcut terus pakai yang ni. Kalau nak kira guna mol pun boleh. N sama dengan FU over 1000. Kita cari nombor mol dulu. Kalau nombor mol cara dia dah cari kan, awak tulis buat macam ni. 2 mol NaOH bertindak balas dengan 1 mol asid sulfurik. 4 darab kuasa 10 kuasa negatif 3 mol NaOH bertindak balas dengan kat sini kena bahagi dengan 2 daripada 4 bagi 2 jadi 2 kuasa 10 negatif 3 mol H2SO4. So bila daripada mol ni patah balikkan dia sebab N sama dengan MV over 1000. Number mol ni 2 darab 10 kuasa negatif 3 tu awak darabkan dengan 1000 dan awak bahagikan dengan isi padu 25, dapatlah M. Dia boleh guna dua formula. Yang paling simple guna formula yang ni lah. So berdasarkan korang yang mana korang ingat. Okey, soalan 33. Pemanasan karbonat P menghasilkan satu tindak balas. Hasil tindak balas warna dia warna perang semasa panas dan warna kuning semasa sejuk. Ciri yang ditunjukkan ialah tentang plumbum. So plumbum bila kita panaskan dia akan menjadi warna perang. Apabila sejuk dia jadi warna kuning. Itu ciri-ciri plumbum. So kena ingatlah, ni ada dalam bab garam. Bila kita panaskan dia jadi warna apa. Okey, untuk 34. Pasangan monomer dan polimer manakah yang betul? So kat sini tengok yang manakah betul. Kalau metil metakrilat ni adalah monomer untuk Perspex. Jangan tersilap. Kalau etina, polimer dia polyetina. Kalau chloroetina, polimer dia mestilah polikloroetina. Kalau polyvinyl klorida, monomer dia vinyl klorida. Yang depan poli-poli ni semua dia adalah polimer. Cuma Perspex yang nama dia dah nama komersial lah.
Kalau isoprena ni monomer untuk pokok getah. Polimer dia, nama dia polyisoprena ataupun latex. Kalau polystyrena, monomer dia styrena je. Propina, polimer dia polypropina. Dia macam itu. So yang betul kat sini ialah chloroetina. Chloroetina, polyvinyl chlorida. Oh, vinyl chlorida dengan chloroetina. So sebenarnya dia betul So chloroetina dengan vinyl chlorida. Oh betul. Vinyl chlorida nama lain dia. Chloroetina C2H3Cl. So adalah monomer untuk PVC. So kena ingat metil metacrilat adalah monomer untuk Perspex. Isoprena itu adalah monomer untuk getah latex. Okey, 35. Ahli ingin menyediakan gas karbon dioksida dalam magma melalui tindak balas kalsium karbonat dengan asid hidroklorik, kalsium karbonat, asid hidroklorik. Okey. Langkah-langkah mesti diambil untuk memendekkan masa perkumpulan gas. Kita kena tambah beberapa titis larutan kuprum 2 sulfat. Okey, kenapa dia kena tambah? Kerana kuprum 2 sulfat bertindak balas sebagai mangkin untuk memendekkan masa untuk mengumpul gas. So dia sebagai mangkin lah. So lagi cepatlah gas tu dapat dikumpulkan. Ini dalam bab 1 ni, dalam tindak balas. Kehadiran mangkin tu dia akan efek kadar tindak balas. Okey, 36. Apabila satu campuran butina dan gas hidrogen dialihkan ke atas kepingan platinum, gas X dihasilkan. Apakah ciri gas X? So, mengalami tindak balas penukar gantian dengan gas klorin di bawah cahaya matahari. So, untuk soalan 36 ini berlaku apabila alkana dicampurkan dengan halogen dengan kehadiran cahaya matahari, iaitu sinaran ultra ungu. So, butina dengan gas hidrogen. So, apa yang terjadi ialah mengalami tindak balas penukar gantian dengan gas klorin di bawah cahaya matahari. So, korang ingat tak macam mana tindak balas ni berlaku? Butina dengan gas hidrogen, kepingan platinum, gas X dihasilkan. Ni korang tengok balik tentang alkana punya. Tentang alkina punya tindak balas. Tindak balas dengan hidrogen, tindak balas dengan halogen, semua tu kena tahu macam mana tindak balas tu berlaku. Okey, soalan 37. Dia bagi kemolaran satu larutan asid ialah 2 mol di empadu. Berapakah kepekatan asid itu dalam G di empadu? So macam mana ni? Dalam mol nak tukar dalam gram. So kita kena cari mol sama dengan mass over molecular weight. So kita kena tukar-tukar formula dia. Okey, so dia punya formula macam ni. Daripada mol per di empadu nak jadi gram per di empadu, korang darabkan dengan jisim molar. Sebab jisim molar unit dia ialah gram per mol. Jadi mol dengan mol akan cancel, jadi gram per di empadu. So bila korang darabkan, so 2 darabkanlah dengan nitric acid. Tahu tak nitric acid macam mana? Nitric acid dia adalah HNO3. Dia adalah HNO3. So kena kira lah jisim molar dia. H1 nitrogen 14, O16 darab 3. So 16 darab 3 48 tambah 1 49 tambah 14 53 63 63 darab 2 kita ada 126. Jawapannya D. Okey, 38. Berapakah bilangan mol gas hidrogen terhasil jika 0.2 mol lithium telah digunakan? Nampak macam mudah. Adakah soalan ini sekadar begitu? Tidak. Korang kena buat persamaan kimia baru korang nampak. Lithium bertindak balas dengan air. Okey, untuk soalan 38 ada mistake sikit. So untuk lithium tindak balas dengan air akan dapat lithium hydroxide dengan gas hidrogen. Jadi kat sini bilangan mol gas hidrogen dibandingkan dengan lithium. So kita ada 2 mol lithium menghasilkan 1 mol hidrogen, di mana 0.2 mol lithium menghasilkan 0.25 bahagi 2, 0.125. Jawapannya A untuk soalan 38. Okey, untuk soalan 39. Apakah ion yang diturunkan dalam elektrolisis lautan aqueous cuprum 2 klorida menggunakan elektrod karbon? So, kat sini dia menggunakan elektrod karbon. Jadi bila gunakan elektron karbon, ion cuprum Cu2+ menerima elektron untuk membentuk atom cuprum
ion kuprum 2 mengalami penurunan. Jadi kat sini, ion apa yang diturunkan? Yang diturunkan ialah ion kuprum 2. Sebab ion kuprum 2 ini, dia akan menerima elektron untuk membentuk atom kuprum. Okey. Kalau dia gunakan dalam kes ni elektrod karbon, something yang inert. Kalau digunakan elektrod yang reaktif, lain kes yang berlaku. Sebab karbon yang berlaku ialah apa yang berlaku dekat elektrolit sahaja. Okey, soalan nombor 40. Raja 8 menunjukkan susunan elektron dalam sebatian YX2. Maksud YX2 ni, ada satu Y, ada dua X. Okey, kalau saya tanya ini ikatan apa? Tengok betul-betul. Y ni dia punya valence dia ada 4, di mana dia perlukan 2 bonding daripada X dan X lagi satu. So, pergi kepada soalan. Soalan tanya, yang manakah, unsur manakah yang diwakili oleh X dengan Y? So, kita tahu kat sini tengok dia punya valence elektron. Y valence elektron dia 4. Manakala X valence elektron dia 6. X 6. 6 ni adalah kumpulan 16 iaitu oksigen. 4 karbon lah, paling simple karbon. Karbon dengan oksigen. Ini adalah dalam industri, dalam application sebenar dia adalah CO2, karbon dioksida. Satu karbon, dua oksigen. Okey, soalan 41. Asid sulfurik adalah salah satu bahan kimia penting yang digunakan dalam pelombongan timah. Ia juga adalah bahan sampingan pelombongan apabila bercampur dengan air membentuk air kumbahan berasid. Dalam satu penitretan, seorang ahli kimia mendapati 25 cm padu larutan amonia, 0.2 mol per dm padu menetralkan 25 cm padu air kumbahan berasid. Apakah kepekatan air kumbahan berasid tu? Sekali pandang dia nak cari molariti je, kepekatan. So, korang boleh guna M1V1 sama dengan M2V2. Tapi, macam biasa, kita kena buat dia punya persamaan dulu. Kalau tak, kita tak tahu berapa mol tindak balas dengan berapa mol. Okey, untuk soalan 41, di mana kat sini kita menggunakan formula kimia. Dia cakap air kumbahan asid bertindak balas dengan apa yang kita nama amonium. So, dia kata kat sini, dalam satu penitretan, seorang ahli kimia mendapati 25 cm padu larutan amonia, 0.2 mol per dm padu. Dia dah bagi isi padu, dia dah bagi kepekatan. Untuk amonia, menetralkan 25 cm padu air kumbahan berasid. Kita cuma tahu isi padu sahaja untuk larutan asid, kita tak tahu dia punya kepekatan. Jadi gunakan formula M1V1 sama dengan M2V2. Cuma kat sini, kita kena tahu kat sini berapa ratio dia. 1 mol asid, dia akan menetralkan 2 mol amonia. So, larutan amonia. Jadi kat sini, yang kita kira untuk larutan amonia ni, M1, M2V2 ni, kena bahagikan dengan 2 dahulu. Okay, baru dia sama adil. So, bila dah bahagi dengan 2, baru kita boleh proceed matematik. Dapatlah 0.1 mol per dm padu. Okay, untuk soalan 42, dia kata apakah bahan ZEX di mana bila bertindak balas dengan serpihan porselin akan menghasilkan butina. So, bahan ZEX ialah alkohol. So, soalan 42, di mana contoh kita ambil butanol. 1 butanol dengan butanol lebih kurang sama sahaja. Butanol bertindak balas dengan serpihan porselin. Bila kita panaskan, dia akan jadi butin dengan air. Boleh tengok balik tindak balas dia dalam tingkatan 5 bab yang kedua, sebatian karbon. Okey, untuk 43, seorang pelajar mendapati bahawa sebiji apel hijau telah dipotong dua, bertukar menjadi perang selepas 15 minit. Manakah antara bahan berikut yang harus diletakkan untuk menghalang apel yang dipotong menjadi perang? Kena tambahkan asid askorbik kerana apa? Untuk menghalangkan pengoksidaan dan menyebabkan lemak tengik dan buah menjadi perang. So, asid askorbik ni dapat menghalang ataupun melambatkan pengoksidaan daripada berlaku. Okey, soalan 44 ni, soalan yang panjang, yang besar. So, tentang soalan 44, kita tengok. Soalan 44 ditunjukkan susunan radas logam melalui proses elektrolisis. So, elektrolisis antara elektron X, Y dan bahan Z yang manakah sesuai digunakan untuk menurunkan logam kuprum. So, sekarang kita nak turunkan logam kuprum. So, X kena pakai apa, Y kena pakai apa.
So, dalam proses tulen tak tulen ni, X dengan Y ni, positif dengan negatif ni, kena pakai kuprum. Kuprum tulen dan tak tulen. So, mana satu? So, kita kena faham konsep anode dengan cathode. Di mana anode dia akan buang elektron. So, dia makin kurus. Cathode terima elektron. Jadi, kuprum tak tulen. Kuprum tak tulen kena duduk dekat mana? So, kena tengok betul-betul. Dia kena duduk dekat mana? Kuprum tulen kena duduk dekat mana? So, dalam kes ni, kuprum tulen kena duduk dekat Y. Dia kena duduk dekat anode. Bila dia tulen, dia duduk dekat anode, dia makin kurus. Dia makin kurus, dia akan pergi kepada kuprum tak tulen dekat positif, dekat cathode berlakunya penurunan, dia dapat elektron. So, bila dia dapat elektron, daripada tak tulen, dia jadi makin tulen lah. So, simple dia. Larutan ni mesti mempunyai elemen, atom yang ingin ditulenkan, iaitu larutan kuprum 2 nitrat. Tak kisahlah nitrat ke sulfat ke, larutannya kena ada kuprum. Okey. Soalan 45. Soalan 45 adalah tentang uji kaji dijalankan pada satu larutan garam. So, dalam larutan garam ni dia ada test tambah pelaman 2 nitrat, tambah asid sulfurik, tambah larutan natrium hidroksida, tambah larutan amonia cair. So, kalau tengok pemerhatian ni, bila tambah pelaman 2 nitrat, mendakan putih dilarut bila dipanaskan. Tambah asid sulfurik cair tiada perubahan. Tambah natrium hidroksida, mendakan putih tidak larut pada natrium hidroksida berlebihan. Tambah larutan amonia cair, mendakan putih tiada larutan dalam larutan amonia berlebihan. Jadi soalan itu tanya, berdasarkan keputusan ujian itu, apakah garam R? So, garam R ialah magnesium klorida. So, sebab apa? Melalui ujian-ujian yang dijalankan, hanya magnesium ion tidak larut dalam kedua larutan NaOH dan amonia berlebihan. Tengok kalau dia tambah amonia berlebihan dengan NaOH ni berlebihan, hanya magnesium ion sahaja yang tidak larut. So, jawapannya magnesium. Okay, kita tinggal 4 lagi soalan. Soalan 46. Ajar 11 menunjukkan kaedah yang betul untuk membasuh tangan sebelum makan. Ni memang kena basuh lah time COVID ni untuk mengelakkan penularan virus. So, letakkan sabun, basahkan dengan air, gosokkan tangan, bilas dengan air. Antara berikut yang manakah menunjukkan apa yang berlaku? Okey. Ni menarik juga ni. Ini tentang proses macam mana sabun tu membunuh bakteria. So, apa yang berlaku dia kata semasa langkah 3. Tengok balik ke atas langkah 3 yang mana. Langkah 3 ni bila kita gosokkan tangan dengan sabun, apa yang berlaku? Yang berlaku ialah kotoran. Nampak kotoran tu? Itu dekat tangan kita tu. Bila kita gosokkan sabun, apakah yang berlaku? Yang berlaku ialah pengocakan mekanikal semasa menggosok, membantu membebaskan kotoran dan juga memecahkan kotoran kepada titisan kecil. Nampak ni? Dia jadi makin kecil bila kita menggosok tangan. Okey. So, bila dia jadi makin kecil, bersihlah tangan kita. So, boleh tengok juga dalam mekanisme sabun ni dalam membersihkan pakaian macam mana. Okey, sebab apa? Sebab sabun ni dia special. Sebab dia ada kepala dengan ekor. Kepala dia hidrofilik, ekor dia hidrofobik. Di mana yang hidrofilik tu akan lekat dengan air, hidrofilik akan lekat dengan air, kepala akan lekat dengan air. Yang ekor dia hidrofobik akan lekat dengan grease ataupun kotoran. Jadi bila berlakunya proses tarikan, kocakan ni, maka akan tertanggallah kotoran tersebut. Okay. Menarik sebenarnya dia punya mekanisme macam mana sabun ini dapat membasmi kotoran. Okey, 47 tentang aras tenaga bagi penguraian kalsium karbonat. Nampak tak dia naik tangga? So, bila dia naik tangga ni apa? Ni endothermic. Delta H dia pun positif, dia dah bagi hint dah. Kalsium karbonat menjadi kalsium oksida dengan karbon dioksida. So, pernyataan manakah yang betul? Haba diserap dan tidak balas. Betul. Sebab dia adalah endothermic. Endothermic, haba diserap. Kenapa orang cakap bila haba diserap ni suhu dia makin sejuk, cikgu? Kenapa? Sebab suhu tu suhu persekitaran. Bila persekitaran tu haba diserap, suhu yang dalam persekitaran tu makin sejuk. Tidak balas exothermic, salah. Exothermic dia bukan naik tangga, dia turun tangga. Jumlah tenaga bagi bahan tindak balas dan hasil tindak balas 570. Betul ke salah? Tengok betul-betul. Jumlah tenaga bagi bahan tindak balas dan hasil tindak balas salah.
Kena tengok betul-betul. D. Bahan tidak balas mempunyai lebih tenaga. Salah. Okey, kita pergi kepada soalan berikutnya. 48. Apakah jisim propana yang diperlukan bagi menghasilkan 550 gas karbon dioksida pada keadaan bilik? Ini kita kena kira. Jom kita tengok macam mana kita kira. Okey, untuk soalan 48 ni panjang sikit. So, first kali kena cari nombor mol gas tu. So, isi padu gas bagi isi padu molar gas. So, 550 gas karbon dioksida yang dibebaskan tu bahagi dengan 24, dia dah bagi dah isi padu molar gas. Tapi ini dalam DM padu. So, nak tukar CM padu, korang kena darabkan dengan 1000, so 24,000. So, dapatlah nombor mol dia 0.023 mol. Ni adalah untuk karbon dioksida. Dan ini melambangkan untuk 3. Kalau kita pergi kat sebelah sini, 3 mol CO2 sama dengan 1 mol C3H8. Sama dengan 1 mol propana. So, di mana bila 0.023 CO2 sama dengan benda ni 0.023 bahagi dengan 3. Dapatlah 7.67. So, nak kira mass, number mol darabkan molecular weight, jisim molar dia. Jisim molar siapa? Jisim molar propana C3H8. 12 + 3, 36. 8 + 1, 8. So, jawapannya ialah 0.337 gram. Okey, soalan yang kedua terakhir. Soalan kira-kira. Ada banyak soalan kira-kira ni. Berapakah perubahan suhu bagi campuran tersebut? Okey, macam mana nak kira suhu? First kali, kita kena kira dia punya delta H. Delta H sama dengan yang dia dah bagi dah kat situ. So, kita akan cari. So, untuk soalan 49 tentang haba ni, first kali korang kena cari nombor mol dia. Nak cari nombor mol MV/1000. 1 darab 50 bahagi 1000 dapat 0.005 mol. So, dapat 0.005 mol. Dan korang gunakan formula. Okey, sekarang yang dia dah bagi 105 kJ tu ialah 1 mol logam yang disesarkan. Haba dah bahagikan dengan nombor mol. Okey, tengok yang kat sini. Dia dah bahagikan dengan nombor mol. So, nak dapat H saja tanpa bahagi nombor mol, korang guna matematik je. Di mana korang darabkan dia dengan nombor mol, darabkan dengan 0.005. Ni terkurang kosong darabkan dia. So, korang akan dapat 105,000 darab 0.005. Korang akan dapat 525 bahagikan dengan 4.2 darab 50. Okey, korang akan dapat 525. Maaf, ni ada silap. 525. Dan 525 ni bila korang bahagikan guna formula delta H sama dengan MC delta T. 525 bahagi 42. Ni silap dapat 2.5 degree Celsius. So, jawapannya A. Okey, yang terakhir ialah maklumat mengenai 4 logam KLMN. Seperti di bawah, N dapat menyesarkan M dari larutan ionnya, tapi tidak dapat menyesarkan K. M dapat bertindak balas dengan air. M dapat bertindak balas dengan air, tapi L tidak dapat bertindak balas dengan air. Kita tengok lagi, apabila K dan L dicelup dalam elektrolit dan disambung pada voltmeter menggunakan wayar penyambung, elektron mengalir dari K ke L. So, sekarang dia susun logam-logam berikut berdasarkan kereaktifan menaik. So, macam mana kita nak susun? Berdasarkan penyataan yang diberikan, kita kena tengok satu-satu. So, dia cakap dekat situ, N dapat menyesarkan M dari larutan ionnya, tapi tidak dapat menyesarkan K. Maksudnya kat sini N lebih reaktif daripada M, tapi kurang reaktif daripada K. So, kalau kita nak tulis secara mula-mula dulu, kita tulis N dia lebih reaktif daripada M. So, N kat atas, M kat bawah, tapi kurang reaktif daripada K. K sepatutnya kat atas. Dia macam itu cara baca ayat yang pertama. Ayat yang kedua, M dapat bertindak balas dengan air, tetapi L tidak dapat bertindak balas dengan air. Tu yang mana satu? Tak tahu, biarkan dulu. Baca yang terakhir. Apabila K dengan L dicelup ke dalam elektrolit dan disambung pada voltmeter, elektron mengalir dari K ke L. Maksud K tu oxidation, L tu reduction.
Semakin ke atas, semakin tendensi untuk dia oxidation. So, K ke atas. So, L dekat bawah. So, L paling bawah sekali lah. So, kalau kita tengok balik ayat nombor 2, M dapat bertindak balas dengan air, tapi L tidak dapat bertindak balas dengan air. So, K dan L celup dalam elektrolit, elektron akan mengalir daripada K ke L. Sebab dalam siri elektrokimia, semakin ke atas dalam siri elektrokimia, semakin ke atasnya semakin tendensi untuk oxidize, berlaku oxidation. So, antara berikut yang manakah logam-logam berdasarkan kereaktifan menaik? So, L, M and K. Okay, itu je untuk soalan objektif. Selamat mengulang kaji. Okay, bye.